Selamat pagi bersama kami, saya Nala Huda dan bertemankan rakan setugas Hafizi Rosli di Awani Pagi dalam segmen khas Realiti Rakyat. Dan ini merupakan tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga adalah penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini adalah platform untuk anda suarakan isu dan juga inovasi yang diperlukan. Dan segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Baik, penularan COVID-19 di seluruh dunia semestinya memerlukan perhatian lebih diberikan kepada sektor kesihatan, terutama untuk mencegah jangkitan. Dan kerajaan Malaysia sebagai contoh menyuntik dana tambahan dalam sektor kesihatan bagi memberi rawatan, saringan dan juga langkah pencegahan secukupnya kepada rakyat. Namun ada cerita menarik di sebalik COVID-19 ini, lahir banyak produk-produk inovasi baru termasuk dari badan bukan kerajaan, institut pengajian tinggi dan juga syarikat swasta. Ya, dalam segmen Realiti Rakyat kali ini kita ingin mendekati usaha yang dijalankan sebuah universiti awam iaitu Universiti Malaysia Kelantan yang menghasilkan produk pelindung muka, kelengkapan peralatan pelindungan diri ataupun PPE dan juga kota intubasi. Dan penghasilan produk ini juga mendapat pengiktirafan apabila ketiga-tiga produk inovasinya menerima anugerah geran Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI di bawah Yayasan Inovasi Malaysia sebagai peneraju dan juga SME Corp pula sebagai pemberi dana. Yep. Dan yang menariknya, pemberian geran berkenaan menjadikan UMK sebagai universiti awam pertama terpilih menerima geran Model Community Enabler HIP6 MOSTI. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai isu ini, kita bersama dengan dua tetamu di talian Skype iaitu Profesor Dr. Ahmad Ziad Sulaiman, merupakan pengarah kanan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi UMK, dan juga Dr. Tan Si Guan, merupakan pensyarah kanan Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Selamat pagi kedua-duanya, Profesor dan juga Dr. Tan. Selamat pagi. Baik, kita teruskan kepada perbincangan. Terlebih dahulu, soalan saya kepada Profesor terlebih dahulu. Sejak Malaysia dalam keberadaan pandemik COVID-19 ini, boleh dapat kongsikan peranan yang dimainkan oleh UMK dalam mendepani isu ini, melihat kepada idea-idea dan juga inovasi, dan juga melalui geran dan dana yang disalurkan daripada Yayasan Inovasi dan juga daripada SME Corp ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nuzul Quran, salam Ramadan. Terima kasih kepada pihak Astro Awani kerana telah memberi peluang kepada UMK, khususnya Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi Arah Malaysia UMK, pada pagi ini untuk berkongsi sedikit idea dan inisiatif di dalam mengekang penularan wabak COVID-19 yang mana hari ini telah genap kita selama 54 hari di bawah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP. Seperti mana yang kita maklum, pada pandemik COVID-19 ini telah disahkan merebak pada awal Januari lagi. Jadi setakat semalam ni kita telah mempunyai kes yang dilaporkan sebanyak 6,500. Jadi di Kelantan kekal pada 155 kes yang telah dilaporkan oleh pihak berwajib. Jadi Universiti Kelantan adalah salah sebuah universiti awam turut bersama kerajaan di dalam membantu mencegah penularan wabak COVID ini. Jadi inisiatif awal UMK telah mewujudkan task force team bagi pembangunan dan penghasilan produk-produk inovasi yang mana diletakkan di bawah Pejabat Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi UMK yang kita namakan sebagai UMK Cares COVID-19 Kit Project, yang mana projek ini telah diilhamkan sendiri oleh Profesor Datuk Naib Chancellor UMK sendiri, yang kita agihkan ini secara percuma untuk membantu frontliners COVID-19, agensi-agensi kerajaan di Kelantan, pejabat SUK, hospital, pusat perubatan dan kegunaan dalam UMK sendiri bagi menangani penularan wabak COVID-19 ini. Jadi program ini sebenarnya telah bermula pada awal lagi, iaitu pada 14 Mac 2020 sebelum PKP di-announcekan, diumumkan oleh kerajaan. Setelah PKP diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, pada 18 Mac, terdapat permintaan yang tinggi bukan sahaja di peringkat dalaman UMK tetapi malahan agensi dan kerajaan negeri Kelantan, terutamanya hospital, turut memohon supaya benda ini dapat disediakan, dapat membantu Barisan Harapan kita lah. Jadi pihak pengurusan tertinggi universiti pada awalnya telah meluluskan sedikit peruntukan khas bagi memulakan aktiviti ini yang lebih kepada agihan secara percuma, iaitu CSR
yang mana kita berpegang kepada apa yang telah diilhamkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, iaitu University for Society. Jadi antara objektif pembangunan produk yang telah kita bangunkan ini adalah pertamanya membangun dan membekalkan produk inovasi kepada frontliners di Pantai Timur. Keduanya membantu mencegah penularan wabak COVID-19. Yang ketiga, menghasilkan produk inovatif yang berkualiti pada harga yang lebih rendah daripada pasaran. Jadi antara idea dan inisiatif pembangunan produk yang telah kita hasilkan pada awalnya adalah hand sanitizers yang mana telah dibangunkan kepakarannya oleh dua fakulti Sains Bumi dan Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi. PPE, Personal Protective Equipment yang dibangunkan oleh Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Face Shield Visor yang telah dibangunkan oleh Dr. Tan. Kita ada IB Intubation Box yang telah dibangunkan oleh Fakulti Teknologi juga. Jadi kita ada smart tracking system di mana dibangunkan sendiri oleh kepakaran di bawah Pusat Komputeran dan Infografik. Kita ada juga screening and trial cubicle yang dibangunkan oleh Fakulti Seni Bidang Akistik, dan kita ada UMK Surface Disinfectant yang dibangunkan oleh RBKT. Jadi kalau kita tengok di sini, kita ada inisiatif lain juga di samping untuk menampung kepada penghasilan produk inovasi tersebut. Jadi di peringkat UMK sendiri, di peringkat kita telah mewujudkan penawaran dana khas COVID-19 secara dalaman yang memberi tumpuan kepada skop kajian semasa dan selepas COVID, iaitu dari segi kajian awal penghasilan vaksin, kajian potensi herba-herba tempatan dalam menangani virus, tidak terhad kepada COVID-19 saja. Impak kepada sektor sosial, ekonomi, pelancongan, perusahaan kecil sederhana, industri dan kesawanan. Jadi penawaran geran ini kita beri sebanyak minimum 10,000 dan maksimum sebanyak 20,000 bagi kajian jangka pendek maksimum selama 12 bulan. Jadi hasil daripada kajian awal, usaha awal yang telah kita jalankan, UMK amat bertuah kerana 3 produk seperti mana yang telah dinyatakan tadi. Kita telah memperolehi grant di bawah grant High Impact Program HIP6, iaitu grant Model Community Enabler daripada Academic Corp dan Yayasan Inovasi Malaysia, bernilai 50,000 per projek. Jadi bermaksud UMK telah menerima sebanyak 150,000 untuk meneruskan untuk menjalankan kajian dan sebagainya. Setakat ini UMK telah mengagihkan secara percuma 3 produk ini kepada barisan harapan kita, terutamanya di Hospital Raja Perempuan Zainab dan agensi-agensi kuasa sebanyak, iaitu PPE, head cover kita telah menghasilkan lebih kurang dalam 5,400 unit. Isolation gown, itu salah satu daripada peralatan di bawah PPE tersebut sebanyak 5,000 unit, dan leg cover sebanyak 560 unit. Manakala FSB, alhamdulillah kita telah alhamdulillah telah mengagihkan sebanyak 1,058 unit sepanjang PKP ini. Manakala intubation box kita telah berjaya menghasilkan lebih kurang dalam 100 unit. Manakala hand sanitizer kita telah berjaya menghasilkan lebih kurang dalam 4,100 botol. Jadi ini adalah salah satu inisiatif dan idea yang telah kita bangunkanlah. Ya, jadi dengan itu kita nak dengarkan pula pandangan Dr. Tan Sri Guan yang sendiri mempunyai pengalaman hands-on membangunkan produk-produk termasuk PPE dan juga face shield visor ini. Boleh ceritakan dengan lebih terperinci proses pembangunan produk-produk ini, bagaimana tercetusnya idea dan juga selaras dengan itu juga apakah ataupun bagaimana pentingnya peranan yang dimainkan oleh komuniti sains dan juga komuniti penyelidikan ini untuk sama-sama juga berganding bahu dalam memerangi COVID-19 ini, pandangan Dr. Tan sendiri. Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasihlah kepada PH Astro Awani kerana menjemput saya dalam program Priority Rakyat ini. Pada pandemik COVID-19 ini, seperti diketahui umum, isu berkaitan kekurangan peralatan perlindungan peribadi PPE seperti pelindung muka, intubation box, bukan sahaja isu di Malaysia, bahkan juga ada isu global, di mana banyak negara terkesan dengan penularan wabak COVID-19 ini. Pihak UMK mengambil inisiatif dengan kepakaran dan fasiliti yang sedia ada. Tim saya telah menghasilkan pelindung muka dan intubation box dengan menggunakan 3D printer dan laser cutting.
dengan menggunakan laser cutting akan menghasilkan kuantiti yang lebih banyak pada satu masa. Pihak kami juga mendapat pandangan dan cadangan daripada pakar-pakar perubatan dengan kedua-dua produk inovasi ini. Tujuan untuk produk inovasi adalah untuk menghalang kuman disebah melalui tipisan air seperti patuk dan pesin supaya boleh melindung petugas barisan hadapan daripada jangkitan virus COVID-19 ini. Dan konsep yang digunakan dalam produk inovasi ini adalah menggunakan konsep 3R, iaitu recycle, reuse dengan reduce. Produk inovasi ini dia boleh mensterilkan dan guna semula. Okey, ini akan mengurangkan pembaziran bahan. Sebelum ini memang kita ada kesukaran mendapatkan bahan sebab pada masa PKP ini memang banyak ditutup dan tidak berniaga, and then memanglah kita memang ada kesukaran mendapat bahan, tapi dengan menggunakan produk inovasi ini kita dapat recycle menggunakan bahan-bahan yang inovasi ini. Okey, seperti mana ada produk, ada certain pelindung muka memang menggunakan span. Span ini hanya boleh menggunakan sekali sahaja sebab kuman atau virus COVID-19 ini dia senang melekat di atas span ini. Yang inilah sahaja. Dr. Tan, kalau kita nak lihat setiap produk inovasi yang dihasilkan tidak kira daripada IPT ataupun daripada pihak swasta, jadi kita perlu menilai ataupun perlu menguji keberkesanannya. Jadi di pihak UMK sendiri, bagaimana kerjasama yang dijalankan untuk menguji keberkesanan produk-produk yang dihasilkan ini? Okey, sebelum kita menghasilkan produk incubation box atau pelindung muka ini, memang kita akan menguji menghasilkan satu prototipe. Okey, prototipe ini akan diuji di hospital atau di pusat-pusat perubatan supaya kita akan mendapat komen-komen, pandangan-pandangan daripada pakar-pakar perubatan untuk mengupasuai atau menambah baik fungsi-fungsi dan kegunaan incubation box dan pelindung muka ini. Sebab kita tidak nak sebab incubation box dia senang menekat kuman atau dia senang lekat kuman. So kita kena mereka bentuk satu design yang memang guna konsep minimalism untuk mengurangkan lekatan atau kuman-kuman yang di atas permukaan pelindung muka atau incubation box ini. Baik, seterusnya saya nak tunjukkan soalan kepada Profesor Dr. Ahmad Ziyad yang tadi saya ada timbulkan persoalannya. Pandemik COVID-19 ini seolah-olah menjadi satu wake-up call buat seluruh dunia, ya, betapa pentingnya pelaburan dalam sektor ataupun industri sains dan penyelidikan, dan pandangan Profesor sendiri tentang pentingnya peranan yang dimainkan oleh komuniti sains dan penyelidikan ketika berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Bergerak ke hadapan, mungkin ini menjadi memberi satu kesedaran pencerahan kepada pihak berkuasa dan juga masyarakat secara keseluruhannya untuk memperkasakan lagi universiti dan juga pihak penyelidikan. Pandangan Profesor sendiri. Ya, kalau kita tengok pada fenomena ekosistem penularan wabak COVID-19 yang telah berlaku, berlaku seperti mana yang saya maklumkan tadi daripada Januari 2020 sebelum ini. Jadi kita lihat dari segi sebagai penyelidik ataupun universiti, maksudnya sumbangan dan impact yang boleh kita berikan kepada komuniti. Basically pada pandangan saya adalah
kita sepatutnya di peringkat universiti ini kita perlu untuk mengemblengkan tenaga dan kepakaran yang ada. Inilah masanya untuk kita di universiti ini yang mana kita mempunyai pakar, kita mempunyai skill workers yang boleh kita gunakan untuk membantu kepada manfaat masyarakat. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, University for Society, maksudnya masyarakat universiti. Jadi kita boleh mengemblengkan tenaga dan kepakaran yang ada di universiti bagi kita menghasilkan suatu perkara yang dapat memanfaatkan universiti dalam konteks penularan wabak ini. Sebagai contohnya di UMK, kita telah menggunakan seluruh tenaga iaitu semua entiti yang ada di dalam universiti dan kepakaran bersama-sama untuk menghasilkan produk-produk yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi kita tahu macam seperti mana di universiti kita mempunyai penyelidikan dalam bentuk translasi, translational research, which is merupakan satu sifat kajian bersifat ilmu yang telah kita terjemahkan kepada kepentingan masyarakat dan industri. Sebagai contohnya masalah kekurangan produk-produk yang dinyatakan sebelum ni oleh yang dinyatakan sebelum ni, kita boleh kaji dan kita boleh bangunkan bagi tujuan menyelesaikan masalah tersebut untuk manfaat komuniti. Okey, selain itu juga, selain sumber kepakaran dan maklumat, UC juga bersedia untuk berkongsi aset-aset universiti yang berkaitan. Sebagai contohnya, kita lihat DG Kementerian Kesihatan Malaysia telah memohon pihak Kementerian Pengajian Tinggi, MOSTI dan sebagainya untuk kita menggunakan sama aset-aset yang ada di universiti supaya kita boleh mengoptimumkan dari segi saringan, dari segi ujian dan sebagainya untuk pesakit-pesakit yang positif, ya. Jadi mana aset-aset ini adalah digunakan untuk yang mana aset-aset yang sebelum ni kita gunakan adalah untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Jadi oleh kerana keperluan yang mendesak ini, jadi kita boleh sama-sama mengemblengkan tenaga dari segi kepakarannya, dari segi aset yang ada di universiti itu untuk kita bersama-sama dengan kerajaan untuk kita untuk kita mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Baik, untuk Dr. Tan, kalau kita lihat mungkin ada perancangan masa hadapan jika sebelum ini produk-produk yang dihasilkan ini disumbangkan kepada Barisan Harapan. Mungkin selepas ini ada perancangan untuk mempromosi ataupun untuk mengkomersialkan produk-produk ini supaya universiti juga boleh mendapat pendapatan daripada penghasilan produk-produk ataupun penjualan produk-produk ini. Okey, memang kita ada perancangan untuk mengkomersialkan produk. So, produk yang sekarang ini kita telah memohon IP. So, selepas memohon IP, so kita akan cuba mengkomersialkan dua produk inilah. Tapi kita akan menambah banyak fungsi-fungsi produk ini supaya dia lebih sempurna dan lebih boleh menggunakan dengan lebih luas dengan dua produk-produk ini. Dan sebelum kita akhiri perbincangan kita selepas ini akan bersama pihak yayasan pula untuk ceritakan daripada sudut mereka. Tapi kita nak akhiri perbincangan, sedikit komen daripada Profesor tentang bergerak ke hadapan ini. Aspek ataupun inovasi baharu yang mungkin boleh kongsikan daripada pihak universiti dan juga apa mungkin cadangan atau pandangan yang boleh dilontarkan oleh pihak universiti dalam berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Mungkin ada saranan, idea yang ingin dikongsikan? Okey, pada saya itulah apa yang saya harapkan bukan hanya UMK sahaja. Kalau kita lihat semua agensi termasuklah kita ada 20 universiti awam di Malaysia dan kita ada beratus universiti swasta di Malaysia. Jadi kalau kita lihat bukan hanya satu universiti, kalau kita lihat kebanyakan universiti telah menghasilkan produk-produk inovasi dalam membantu penularan wabak COVID-19 ini. Jadi harapan saya adalah oleh kerana kita pun masih lagi tidak mempunyai vaksin yang sah lagi dan kita masih mengkaji dan masih mencari-cari vaksin yang terbaik untuk COVID-19 ini. Jadi pada saya untuk kepada universiti ataupun agensi yang telah memulakan langkah yang sangat mulia dan sangat baik ni, di dalam bulan Ramadan ni, kalau boleh teruskan untuk menghasilkan produk-produk mungkin daripada produk yang
yang seperti biasa ini, mungkin ada lagi produk yang diperlukan oleh Barisan Harapan kita selepas ini. Mungkin selepas PKPB ini nanti mungkin ada penyakit-penyakit lain pula yang akan hadir. Jadi kalau boleh kita teruskan membuat kajian supaya kita dapat bersiap sedia. Okey, seperti mana untuk COVID ini kita tidak bersiap sedia, malah ini adalah sebagai salah satu ujian kepada kita. Jadi pada saya kita teruskan supaya at the end nanti kita akan dapat manfaat bersama. Akan mengekalkan kesihatan untuk untuk komuniti dan masyarakat di Malaysia. Itu harapan saya, insya-Allah. Baik, yang pasti kita jaga kita itu yang ditekankan oleh kerajaan dan juga banyak agensi-agensi. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Ahmad Ziyad Sulaiman dan juga Dr. Tan Seiguan daripada UMK atas inisiatif yang begitu baik sekali. Dan untuk itu kita akan berehat dulu seketika. Selepas ini kita bawakan seorang tetamu dari Yayasan Inovasi Malaysia menceritakan mengenai inisiatif inovasi ketika PKP ini dan juga bagaimana agaknya kerajaan dapat membantu rakyat ataupun dapat membantu institusi-institusi ini untuk membangunkan lebih banyak lagi produk inovasi ini. Kita berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.